komik yang kata pegawai kewangan negeri berkuasa menguruskan kewangan negeri, yang berkuasa sebenarnya Menteri Besar. Dan pegawai kewangan negeri hanya ex officio. So selepas kantoi Syahir komik Cindy PMX, Perdana Menteri boleh, macam mana dia kata Perdana Menteri boleh jadi Menteri Kewangan, kan. Jadi apabila dipertikaikan, Menteri Besar Terengganu pegang 5 portfolio, termasuk kewangan pelaburan ekonomi, tanah dan sumber asli. Dia jawab mengikut Undang-Undang Tubuh Negeri Terengganu, pegawai kewangan negeri mempunyai kuasa penuh menguruskan kewangan negeri. Tapi hakikatnya apa? Mengikut Perlembagaan Pegawai Kewangan Negeri hanya ex officio saja. Mungkin walaupun tak tahu apa itu ex officio jadi dia ex officio bersama dengan Pegawai Undang-Undang dan Setiausaha Kerajaan Negeri sebagai Setiausaha Majlis Kerajaan Negeri MMK ataupun Exco. Jadi sama seperti Mesyuarat Kabinet Kerajaan Malaysia yang boleh dihadiri Ketua Setiausaha Negara KSN ataupun Setiausaha Pembendaharaan ataupun Peguam Negara. 3 orang itu hanyalah ex officio saja. Tetapi result ataupun keputusan dibuat oleh siapa? Jadi selesai CYB bacok ini kantoi. Terima kasih. Selesai CYB bacok ini kantoi. Thank you Ain. Terus buat poster baru, masukkan 3 orang dalam poster baru. Sebelum ini tak ada rujuk perbandingan poster baru yang poster lama. Mungkin korang boleh tengok daripada situ dah. Dan pertama, Setiausaha Kerajaan Negeri dimasukkan di dalam poster itu. Lepas tu penasihat undang-undang, juga pegawai kewangan negeri. Yang tak ada mengena dengan Exco tu. Disertakan gambar Mesyuarat Kabinet Malaysia terpampang muka Setiausaha Negara. Kalau korang tengok nanti saya akan tunjuk. Pun sama jugalah, dia sebagai ex officio sahaja. Itu belum lagi kita tegur Menteri Besar Kedah yang sebelum ni pegang 7 portfolio, iaitu Perancangan Ekonomi Negeri, Perancangan Negeri, Hal Ehwal Tanah, Hasil Bumi, Sumber Asli, Sumber Asli Kewangan, Hasil Ekonomi, Majlis Ekonomi Kedah dan syarikat berkaitan dengan Kerajaan Negeri. 7 portfolio dia pegang. Dan kerajaan langkah terbuk atas, PN lah punca. Negara sekarang ni huru-hara dari segi politik dan ekonomi itu sendiri. Semata-mata tamak berkuasa, habis semua YB dilantik Menteri Timbalan Menteri dan juga pengerusi JLC supaya mereka ni tak jadi katak. Diberikan harbuan kepada mereka ni. Tata kelola Perikatan Nasional pun ke laut. Ada hati nak jadi kerajaan persekutuan lagi sekali, korang bayangkanlah. Jadi ayuh kita bersama dengan Perdana Menteri kita sekarang PMX untuk ubah negara Malaysia menjadi lebih baik. Saya mungkin walaupun tidak tahu apa itu ex officio. Ex officio adalah anggota badan, terutama Dewan ataupun jawatan kuasa majlis, yang menjadi sebahagian daripada perbadanan itu sendiri dalam negeri itu, kerana memegang jawatan lain. Dia ex officio kepada kerajaan negeri itulah. Tapi dia tidak berkuasa untuk meluluskan. Hanya Menteri Besar yang berkuasa penuh lah. Kalau dia pegang portfolio kewangan tu, faham sajalah. Jadi sekarang ini MB Terengganu pegang 5 portfolio, sapu semua jawatan boleh buat duit. Hari tu masa debat Syahir dengan Rafizi, kita nampak Syahir kata mana boleh PMX pegang jawatan PM dengan Menteri Kewangan, kiraan dia mudah. Dia kata mana imam masjid boleh jadi bendahari masjid. Ini kata siapa? Kata Syahir komik hari tu. Kes Terengganu ni bukan setakat imam masjid pegang bendahari masjid, tapi imam masjid tapau semua jawatan penting yang membolehkan mendatangkan kewangan kepada portfolio tersebut. Keuntungan di situ. Jadi Menteri Besar Terengganu pegang 5 portfolio, iaitu kewangan, ekonomi, pelaburan, tanah dan sumber asli. Cakap tak super bikin. Kononnya tata kelola baik, akhirnya pas buat juga. Betul tak? Jadi sejarah membuktikan waktu kamu berkuasa 33 bulan lagi teruk zaman PN dulu, ketika kamu tebuk atap kerajaan PH. Untuk pastikan semua kata-kata itu tidak lompat, kamu berikan semua jawatan, timbalan menteri,
dan juga pengurusi JLC di dalam kerajaan, semata-mata kamu tak mahu mereka melompat ke sana sini. Lepas tu diwujudkan kementerian-kementerian baru, contohnya Kementerian Alam Sekitar, Air, Sumber Asli, dipecahkan jadi 3, iaitu Kementerian Air 1, Kementerian Alam Sekitar, Kementerian Sains dan Teknologi, dan Kementerian Sumber Asli dan Tenaga, supaya menteri dan timbalan menteri boleh dilantik. Dan ditambah 2 timbalan menteri lagi masa zaman PN dulu, untuk pastikan habuan politik. Mereka ini dapat gaji dan allowance sebagai menteri dan timbalan menteri. Korang bayangkanlah. Jadi itulah kata. Sekarang ni dia boleh jawab. Bila moderator hari tu, moderator Sinar Harian tanya, kenapa masa debat dengan Rafizi, dia kata tata kelola tidak baik kalau PM pegang Menteri Kewangan. PM pegang Kementerian Kewangan. Tetapi di Terengganu boleh pula Menteri Besar pegang 5 portfolio. Dia jawab, sila baca Undang-Undang Tubuh Negeri Terengganu. Kerajaan Terengganu ada pegawai kerajaan negeri yang jaga semua urusan kewangan negeri. Syahin ni sebagai ahli Parlimen Bacok, ahli Parlimen Bacok dan bekas Setiausaha Datuk Seri Haji Adi Awang. Tak tahukah Ketua Setiausaha Pembadahan Negara yang jaga semua kewangan negara? Tugas dan peranannya hampir sama dengan pegawai kewangan negeri. Cuma bidang kuasa dan tugas lebih kurang sama. Cuma skop dia lebih besar dan jaga negara itu sendiri. Lebihnya zaman Datuk Seri Anwar Ibrahim, walaupun dia pegang Menteri Kewangan, tapi dia cuma jaga kewangan, mengurus dan tidak campur untuk belanja pembangunan. Pembangunan diurus oleh Menteri Ekonomi, iaitu YB Rafizi Ramli. Belanja mengurus hanya membabitkan gaji, pentadbiran dan pengurusan negara sahaja. Tidak pernah dibuat oleh Perdana Menteri sebelum ni, kerana menguruskan belanja pembangunan adalah tempat lubuk duit yang diidamkan oleh semua orang sebenarnya. Di sinilah tempat yang banyak orang sakau. Tapi Datuk Seri Anwar Ibrahim tolak. Itulah hebatnya Datuk Seri Anwar Ibrahim berbanding dengan Hadi Awang, berbanding dengan Muhyiddin, berbanding dengan Atok. Terima kasih. Okey, siapa bagi tu nama dia? Thank you Okey. Jadi kalau betul-betul ingin reform negara, buatlah ke arah yang lebih baik, semak imbang. Sekarang ni korang nak asyik tebuk atap aja. Sekarang ni kita duk berbicara pasal pelaburan-pelaburan yang masuk, Ya Allah. Okey, satu lagi menjawab isu yang diangkat oleh Walaun. Kononnya Melayu Selangor berundur, serta negeri dikawal oleh bukan Melayu kerana ramai pemimpin DAP yang telah menang di Selangor. Okey, di sini saya nak beritahulah, kerusi yang dimenangi oleh calon bukan Melayu Pakatan Harapan ini sebenarnya ditentang juga oleh calon bukan Melayu oleh Perikatan Nasional. Semua kecuali N56, bererti sama ada PH atau PN yang menang, kita akan mendapat calon bukan Melayu dan bukan Islam daripada mana-mana parti, sama ada Perikatan Nasional ataupun daripada Pakatan Harapan. Tapi Pakatan Harapan ini rata-rata penyandang yang telah menang sebelum ini. Pemimpin-pemimpin DAP yang sebelum ini telah menang, sekarang ni menang lagi sekali lah. Itu saya nak bagi tahu di sini. Jadi kalau nak kata PH, gadai negeri kepada Cina, DAP dan sebagainya, dia buat cerita hari ni pula ada seorang Walaun yang kata kenapa Cina nak kena dibenarkan mengundi sedangkan ini tanah Melayu. Lepas tu dia tadi, kau tahu tak, dia keluar daripada live ni, dia cepat-cepat tukar nama dia. Lepas tu dia tak tahulah, aku tak pergi spy dia. Adalah orang lain yang tolong spy kan, sebab dah terdedah muka dia, dah terdedah nama penuh dia, kerja kat mana pun dah tahu. Jangan main 3A, jangan resis.
Jangan cetuskan huru-hara antara kaum. Kita ni cukup harmoni. Dah lama dah kita duduk dalam satu rumpun. Masa korang jadi kerajaan 33 bulan, tak ada pun kau keluarkan kenyataan, janganlah mengundi orang bukan Melayu. Disebabkan apa? Disebabkan dia tak boleh menang Selangor. Disebabkan dia tak boleh menang Selangor, dia cakap macam itu. Kadang-kadang geram juga dengan diorang ni kan. Lepas tu saya bagi contoh N04 Sekincai. Perikatan Nasional meletakkan calonnya Goh Gai Meng dan Eng Su Lin. Tapi Eng Su Lin menang dengan majoriti 4,018. Dun N06 Kuala Kubu Baru, Tioh Kien Hong Perikatan Nasional, Cheng Bun Lai dari PRM dan juga Lee Ki Hyong daripada Pakatan Harapan telah menang majoriti 4,119. Di Dun Rawang, Perikatan Nasional letakkan calon bernama Rajan Kumar Ratnam dan PH letakkan Chua Wei Kiat. Chua Wei Kiat menang dengan 25,000 majoriti undi. Banyaknya. Maknanya dia telah buat kerja yang baik lah bagi saya. Okey. Di Dun Teratai, Yu Jia Hao, Yu Jia Hao daripada Pakatan Harapan telah menang melawan Datuk Chu Han Kiai daripada Perikatan Nasional. Majoriti dia 31,933 kawan-kawan. Bukan sikit-sikit. Lepas tu Dun Kajang. Dun Kajang, David Cheong Kian Yang telah menang Pakatan Harapan ni. David Cheong Kian Yang menang Pakatan Harapan lawan dengan Liu Sin Kim, Perikatan Nasional. Cina juga lawan Cina dekat Kajang tu. Tapi PH menang, Cheong Kian Yang menang majoriti 34,934. Di Kajang tu ramai Melayu tau. Di Kajang ni ramai Melayu. Okey, lepas tu Balakong pula. Balakong On Chung Wei Pakatan Harapan lawan dengan Lau Chun Wen Perikatan Nasional. Cina lawan Cina, Balakong. Selangor. Pakatan Harapan menang majoriti 37,882. Lepas tu Seri Kembangan, Liao Weijian Perikatan Nasional lawan dengan Wong Siu Ki. Menang majoriti 36,160 undi. Kau nak kata apa? Kirara pula, Eng Si Han daripada Pakatan Harapan lawan dengan Wong Yang Kan. Wong Yang Kan ke Wong Yang Kang? Wong Yang Kang. Perikatan Nasional. Wong Yang Kang ni Perikatan Nasional. Tapi Eng Si Han menang majoriti 54,535 undi. Siapa lagi? Subang Jaya, Michelle. YB Michelle kita yang masuk live kita petang itu lawan dengan siapa? Gana Pragasam Sebastian. Bukan Melayu juga. Majoriti undi Michelle menang 51,191. Tinggi betul. Kan? Menandakan dia buat kerja. Okey, Bukit Gasing pula. Perikatan Nasional letak Nalan Dana Balan. Tapi PH letak Rish Yakaran. Dia menang 24,972 undi. Ini India lawan India. Okey? Lepas tu Kampung Tungku. Kampung Tungku, PN Chin Yok Heng lawan dengan Lim Yi Wei. Kan ingat tak hari tu kita bawa YB Lim Yi Wei masuk ke room kita hari tu petang. YB Lim, betul tak? Majoriti YB Lim menang 30,273 undi. Lepas pada tu aku tak ingat, aku kena nak tengok jap. Okey, lepas tu Dun Bandar Baru Kelang. PH mempertaruhkan YB Dr. Kuah Perfect Pakatan Harapan lawan dengan Tan Seng Huat. Majoriti 45,672 undi. Lepas tu Pandamaran, Leong Tak Chi
PH lawan dengan Tan Kang Yap. PRN Guna Balan Krishnan Perikatan Nasional menang majoriti 40,298. Okey, Dun Sentosa pula. PH letak calon Guna Rajah George lawan dengan PN Parameswaran Ganisan. Menang 46,349 Kau tahu tak? Ni Sentosa ni dia 4 penjuru tau. Lawan 4 kerusi, 4 penjuru. Ni PN, PH muda letak dia punya orang juga kat situ, India juga. Muda dapat 2,357 undi. Parameswaran Ganisan tu PN dapat 8,252 undi. Tetapi majoriti tetap Guna Rajah tu, Pakatan Harapan menang, dapat majoriti 46,349. Punya busuk hati dia orang ni, dia letak calon muda dekat situ. Dia suruh pula PRM tu kacau pula kerusi ni. Kerusi kuat di Sentosa ni. Kau nampak tak perangai mereka ni? Dia nak tawan Selangor bukan senang, kau tahu? Okey, lepas tu Kota Kemuning. PH letak Priyakas Sampunadan. Mana dia kata semua Cina? Ni ada juga India ni. Dia tak highlight pun India. India pun kita punya warga negara juga. Kurang ajar betul PN ni. Dia kira Melayu dia saja. Priyakas Sampunadan, PH, YB Prakas melawan Jimmy Chu Nyah Gang. Dan beliau menang di 3 penjuru ni. Satu lagi PRM Guna Sekaran ni 651 undi aja untuk kacau kerusi Kota Kemuning ni. Majoriti 24,288 PH menang dekat situ. Okey, lepas tu di Dun Banting. YB Paparaidu Veraman PH menang lawan dengan Saravanan Muthu Krishnan Perikatan Nasional dengan majoriti undi 22,000. So dia meletakkan calon yang melawan calon-calon DAP ni, yang dia kata DAP kan. Yang kau letakkan juga bangsa Cina dan India juga. Lepas tu nak tanya ni, tang mana yang dia kata kita sudah terancam dan sebagainya. Tang mana yang kita terancam jika kau juga letakkan calon. Kalau calon kau menang tu, calon kau tu India, calon kau tu Cina. Lepas tu yang tang mana yang kau letak Melayu untuk lawan dengan calon tersebut? Adakah kalau mereka ni mengundi kamu, tak apalah calon tu India atau Cina sekalipun? Adakah begitu? Itu yang aku nak tahulah. Okey, baik. Lepas tu sekarang ni saya nak kongsikan dengan anda semualah. Keputusan PRN saya rasa nampak macam tak memberi kesan kepada bursa saham Malaysia. Indeks KLCI telah melonjak dan semakin melonjak sebenarnya, sehingga pukul 11.30 kemarin indeks KLCI berada di tangga 1463.50 mata. Dan naik sebanyak 3.22 mata sebenarnya. Alhamdulillah. Dan negara kita ni semakin saya tengok ekonomi semakin baik lah. We are on the right track. So maintain that lah. Dan satu lagi yang diurang-urangkan berkenaan dengan isu sekolah tahfiz tu, korang bayangkan di Selangor ada 1131 sekolah agama kerajaan dan swasta. Itu yang berdaftar. Yang tak berdaftar pun banyak juga, dan sedang dalam proses pemantauan dan pemutihan yang berterusan. Di Kelantan Serambi Mekah hanya 228 saja. Yang terpaling memperjuangkan Islam tu hanya 228 saja. Di Terengganu hanya 204. Dan di Kedah hanya ada 316 sekolah agama. Campur semua sekolah agama di Kelantan, Terengganu dan Kedah masih tak boleh mengatasi Selangor pun. Saya nak bagi tahu, kebanyakan pengusaha sekolah agama di Selangor datang dari Kelantan, Terengganu juga. Dan daripada Kedah pun ada juga. Kenapa mereka buka di Selangor dan bukan di negeri asal mereka sebenarnya? Okey, saya nak bagi tahu, saya adalah dengar daripada kawan-kawan yang dia kaitkan aku dengan Nana. Siapa yang sebut Nana blok? Siapa yang sebut Nana blok? Saya nak ajar dia orang ni yang jenis tak reti bersyukur, yang aku yang jenis tak blok orang, yang jenis yang
Oh biar saja diorang nak cakap apa, sampai entah apa yang diorang kutuk, yang diorang duduk buka room, lepas tu duduk canang yang bukan-bukan, buat berita palsu, buat fitnah dan sebagainya. Sebab blok. Silakan. Sila blok semua, biar tinggal geng-geng kita aja yang tengok kita. Sekarang ini bukannya masa untuk kita nak layan diorang, mak lampir tu. Sekarang ni masa untuk kita kekalkan PRK Tanjung Pulai nanti kerusi kita. Dan juga simpang apa Dia tu simpang jeram. Simpang apa? Sebab saya fikir diorang ini nakkan perhatian, kesian, dah lah tak boleh jadi kerajaan, ditipu oleh Muhyiddin dan sebagainya. Lepas tu tak boleh nak jadi kerajaan, nak meroyan. Simpan jeram pula. Simpan jeram dah sayang. Jadi kita tumpu kepada kita punya penghebahan, sebab mereka bukan datang sini nak dengar kebenaran, mereka hanya nak ganggu kita sahaja. Jadi pada mereka yang nak mengganggu kita, kita jangan hiraukan, kita teruskan. Kita berjuang untuk kekalkan PMX 5 tahun ini. Kita menuju kepada PRU16 dengan orang-orang yang bijak sahaja yang nak mendengar kita. Biarkan mereka terus bercakap pasal aku. Because saya ada Allah. Saya ada Allah untuk protect saya. Allah tu tak tidur. Dan saya ada Allah. Ingat itu, lambat laun yang kau buat fitnah dekat aku hari-hari ini, Allah akan tunjuk kifarah di atas dunia lagi. Tunggulah. Duk kutip gambar siapa, tak tahu dia kata oh ni Yani. Gambar tu aku tak pernah tengok seumur hidup aku. Dia kata oh itu Yani. Masya Allah. Betapa mereka ini koyaknya dengan insan yang tiada siapa pun kenal, yang tak terkenal, tak ada jawatan pun saya ni. Saya ni tak ada jawatan pun. Saya ni orang kecil saja. Boleh mereka duk fitnah, duk kutuk, duk tu hari-hari. Sebab apa? Sebab mereka tak boleh nak berhujah. Dia kata dia ni duk, sebab apa? Dia duk jaja saya ni. Selepas pilihan raya, saya takkan buat live dah, dia kata. Dia kata pula selepas pilihan raya mereka akan jadi kerajaan. Lepas pilihan raya saya takkan buat live, mereka akan jadi kerajaan, semuanya meleset. Mereka hanya dapat kekalkan negeri yang mereka kekalkan itu sahaja. Jadi apa yang saya nak sampaikan, mereka adalah orang yang koyak, orang yang telah kecewa. Bila orang kecewa, orang koyak, orang sakit mental, orang sakit hati, depres. Ayat lebih tepat lagi. Orang yang depres, dia akan teruk. Meroyan dia teruk. Jadi kita kekalkan di landasan kita, on the right track yang benar sekarang ni, di bersama-sama PMX. Kita teruskan perjuangan kita. Jangan hiraukan mak lampir yang sedang mengilai di atas pokok itu. Kan? Mereka hanya picisan sahaja. Okay? Hang nak menang, buatlah penerangan, hujah tiap-tiap malam, beritahu kenapa patut ni, apa model daripada ekonomi. Bagus tau kalau hang pilih ni PN ni, sebab apa? PN ni bagus macam ni, macam mana. Beritahu balik. Kalaulah Muhyiddin Yassin telah buat yang terbaik, beritahu apa kebaikan yang Muhyiddin Yassin buat masa jadi Perdana Menteri. Apa skim? Tak, dia tak buat macam tu. Beritahu apa kebaikan, apa-apa tunjulkan dari segi ekonomi, apa yang telah naik, apa yang telah meningkat, apa yang tak ada. Dia tak pernah buat begitu. Kenapa? Sebab they don't know how. Okey, kita di sini lah, contohnya lah. Saya nak beritahu kenapa Putar Belik sebelah sana 5 adun PN, kononnya kata Negeri Sembilan tidak menjemput mereka ke Majlis Angkat Sumpah Yang Amat Berhormat Menteri Besar Aminuddin Harun lagi tu.
5 orang adun PAS ini tidak datang. Betapa mereka ni nak tunjuk kurang hajarnya masa itu. Maklumat sebenarnya telah dibocorkan bahawa mereka dijemput, malah telah mengesahkan kehadiran bersama pasangan mereka. Tapi mereka tak hadir. Mereka tak hadir kenapa? Sebab mereka koyak. Sebab mereka pembangkang yang 5 kerusi sahaja. Adakah adun Pakatan Harapan dan BN telah menyisihkan istiadat angkat sumpah? Tidak. Tidak. Jadi siapa yang koyak sekarang, siapa yang kalah? Saya nak tanya. Jadi orang yang koyak adalah orang yang obses kepada sesuatu figura yang buka saja live, duduk ratik-ratik yang tak ada kena-mengena dengan hak. Nak cakap pasal politik, masuk dalam arena politik, buka live politik, duduk ratik pasal pihak lawan, maknanya koyak dengan dia lah. Betul tak? Ke sebab apa lagi? You are just nothing. Ini bukan masa untuk aku nak layan hampa. Nak layan hampa buat apa? Hampa tu siapa? YB ke? Jadi buat live masing-masing, tunjukkan kebolehan masing-masing dalam berpolitik dan sebagainya. Buktikan yang kau tu berhak bercakap pasal politik. Orang lain nanti lama-lama mak juga nak cakap pasal orang lama mana? Seminggu, 2 minggu, setahun, 2 tahun. Tak ada kerja lain. Itulah. Saya okey je. Okey. Jadi seperti yang Mausin datang ke room kita petang tadi dan mengatakan bahawa saya tak kata saya terpaling hebat. Saya cuma menyatakan hasrat saya untuk I'm still want to do what I used to do. Dan pada saya membuang masa sajalah. Buang masa saja. Dan Datuk Seri Anwar Ibrahim pula sama. Tengok Datuk Seri Anwar Ibrahim tak berkudis pun kulit dia. Silakan. Dia kata yelah yang ni yang terpaling best bla bla bla. Kau yang cakap macam tu. I never said yang saya macam tu. Tak, walaupun yang koyak kat bawah dia kata yelah yang ni lah yang terpaling best bla bla bla. Kalau korang tak nak dengar, kalau korang tak suka dengan live saya, sila keluar. Dipersilakan yang berhormat walaupun keluar. Tak ada siapa yang paksa korang duduk di sini dan mendengar, tak ada. Kan kalau korang duduk dan mendengar, korang jadi sakit hati. Bila sakit hati jadi mental, depressed, meroyan, meraban. Nak tunggu 5 tahun bukan sekejap, nak tunggu 4 tahun bukan sekejap. Nak jadi kerajaan balik. Lepas tu fitnah. Masya Allah. Jadi kita lihatlah bagaimana 3 negeri yang telah dimenangi dengan jasa fitnah itu. Ya? Kita lihat bagaimana mereka mengembangkan ekonomi pelaburan yang masuk tak kala mereka menang dengan hasil fitnah, bukan menang dengan hasil idea, dengan hasil tata kelola. Kita lihat dalam masa 5 tahun lagi bagaimana mereka ini. Saya takut nanti menangis, meratap, merayu supaya kerajaan pusat tolonglah ambil alih negeri ni, teruk sangat dah ni. Kan. Bila kamu tak dapat mengalahkan orang itu dari segi ideologi, daripada segi hujah, daripada segi penyampaian dan sebagainya, attack them through personal issue. Kadang-kadang bukan personal issue pun, kau reka-reka lepas kau cana-cana. Sebab dah jadi makanan mereka untuk memfitnah-fitnah di sana sini. Tengok apa yang dilakukan kepada PMS. Most of the time, Sanusi sendiri pun, dia orang ini sentiasa mencana-cana keburukan PMS itu sendiri. Ada akaun di luar negara lah, IMF lah, lepas tu
IMF yang telah senyap sama ini diwujudkan kembali kerana apa? Kerana mereka dah tak ada isu dah. Sekarang ni mereka hanya nak doktrin pada satu masa. Apa yang tinggal pada kita hanyalah generasi yang sempit akal dan mindanya. Tengoklah dalam masa beberapa tahun lagi. Korang tengok sendiri walau yang masuk ke live kita ni, bagaimana pemikiran dia orang. Petang tadi ada seorang walaun telah menyatakan tanah ini tanah Melayu dan orang Cina dan India tak patut mengundi. Bayangkanlah. Ekstrim sangat. Dan saya tak tahulah kalau ini yang korang rancangkan untuk masa depan anak-anak korang. Tapi ini sangat membimbangkan lah sebenarnya. This is not pada saya, ini adalah bukan sesuatu yang normal lah untuk negara maju. Okey, saya nak beritahu satu perkara lah. Satu pendedahan yang dibuat oleh Adrian Lee. Adrian Lee dah membuat satu pendedahan, iaitu individu bernama Nazilah Idris. Nazilah Idris ni, kata Adrian Lim Chien rasanya nama dia. Adrian Lim ni, dia kata dia familiar sangat dengan nama dan muka Nazilah Idris. Siapa Nazilah Idris ni? Nazilah Idris adalah orang yang famous sekarang ni. Muka dia terpampang besar berkenaan dengan 200 pusat tahfiz telah ditutup. Ingat tak? Semua posting pusat tahfiz telah ditutup tu ada perempuan yang dengan mic tu. Itu tu Nazilah Idris nama dia. Inilah yang tak habis-habis. Dia ini juga yang tak habis-habis buat hal dengan mempertikaikan charge 20 sen. 20 sen yang dikenakan terhadap pengguna beg plastik. Ya, yang tu pakai baju biru tu. Tudung biru ke you all? Rasa pakai baju biru kan? Dia ni tak habis-habis buat hal dengan mempertikaikan charge 20% yang telah dikenakan terhadap penggunaan beg plastik. Dan pada tahun 2016, ketika Kerajaan Selangor ingin menyelesaikan masalah timbunan sampah yang terlalu tinggi di negeri tersebut, thank you Kento. Di negeri tersebut, kerajaan negeri telah melaksanakan langkah reformasi. Dan maklumlah kepadatan penduduk Selangor dan Kuala Lumpur yang sangat tinggi, lebih 10 juta ataupun 1/3 rakyat di seluruh Malaysia berada di Selangor dan di KL sendiri. Kita aware of that, isn't it? So, semua sampah yang terhasil di 10 juta manusia setiap hari kena tanam kat negeri Selangor. Korek lubang besar dan tanam, sebab kita tak boleh nak bakar. Korek lubang besar, tanam. Engkau bayangkan 1/3 sampah di seluruh negara kena tanam kat bumi Selangor. Berapa puluh ribu hektar tanah yang digunakan sebagai tapak pelupusan sampah. Jadi nasi, sayur, tulang, sos boleh lupus dan menjadi baja. Tetapi sebilangan sampah ini terdiri daripada beg plastik yang susah dilupus. Bekas polistiren, straw plastik. Memakan masa ribuan tahun sebenarnya. Barang plastik ni memakan masa ribuan tahun untuk dia lupus selepas ditanam. Jadi difahamkan pada hari ini sampailah zaman cucu cicit kita nanti masa depan, belum tentu ia akan lupus lah plastik ini sendiri. Okey. Jadi sebab itu Kerajaan Negeri Selangor telah memperkenalkan 3 polisi pada tahun 2016 dan 2017, iaitu total ban straw plastik, yang kedua total ban bekas polistiren, dan yang ketiga mengenakan charge 20 sen untuk penggunaan beg plastik. Langkah-langkah ni diambil supaya masyarakat dididik dan membiasakan diri menggunakan barang yang kita semula, ataupun kita boleh bawa troli yang kita bawa daripada rumah tu, senang kan? Isi-isi barang dalam tu, kira-kira letak balik dalam tu. Ataupun bakul ke, guna inisiatif sendirilah. Ataupun kita nak pergi tapau makanan, bawa lah Tupperware siap-siap, senang. Kan? Atau bawa tenong ke, sini panggil dekat Terengganu panggil tenong. Makuk tingkat. Makuk tingkat. Jadi dalam sekelip mata 6 tahun dah berlalu sejak polisi tersebut diperkenalkanlah dan dilaksanakan. Sekarang ini dah masuk 2023 dan tanpa disedari, majoriti masyarakat telah membudayakan polisi ini dan yang dilaksanakan oleh Kerajaan Negeri Selangor itu sendiri. Okey, sekarang ni apa masalah dengan Nazilah 20 sen ni?
Makcik 20 sen ni kenapa? Lihat dan fikir. Penggunaan straw plastik berkurangan mendadak. Sekarang diganti dengan straw yang boleh dicuci. Dan ada juga straw yang dipakai semula, sama ada di rumah atau di pejabat. Dan juga straw kertas tu. Tapi aku gila tak suka straw kertas tu. Dia jadi cair weh. Dia jadi tak best. Minum pun jadi tak best. Rela tak minum lah. Okay. Lepas tu apa? Bekas polistiren dilupas diganti dengan bekas microwave dan bekas yang boleh dicuci dan dipakai semula, yang reuse lah, boleh reuse balik. Dan sama ada di rumah, di pejabat ataupun di kedai-kedai kan banyak yang guna yang jenis Lucina tu. Lepas tu beg plastik kecil saiz tin minuman paket rokok tidak dikeluarkan oleh penghilang dah, dan dikeluarkan cubalah beg-beg plastik yang bersaiz lebih besar yang boleh diguna semula sebagai plastik sampah. Jadi beg kain juga boleh diguna semula pun semakin popular. Yang beg yang kita kena beli, saya rasa di RM2.5 lah di pasar raya. Okey, jadi itulah objektif Negeri Selangor telah tercapai, dan kempen bebas plastik Kerajaan Negeri Selangor boleh dianggap sebagai berjaya, dan masyarakat di Selangor KL sekarang ni dah ada kesedaran tentang kemudaratan penggunaan plastik itu sendiri dan polistiren itu sendiri. Okey, jadi kisah makcik 20 sen ini yang sekarang ini tiba-tiba mengeluarkan satu kenyataan bahawa 200 sekolah agama di Selangor ditutup dan sebagainya, muncul dengan hasutan yang lebih berbahaya lagi, iaitu apa? Dulu dia duk hasut, dia kata apa? Ada satu posting oleh makcik 20 sen ni, dia kata, saya orang yang viralkan dan dihentam teruk tentang isu plastik 20 sen ketika dulu. Tahu tak, dia kata, jumlah keuntungan dari cas plastik 20 sen? Siapa yang dapat faedah daripada cas 20 sen itu? Apakah kebaikan kepada rakyat? Apakah motif selamatkan bumi plastik ini tercapai? Makcik 20 sen itulah saya nak bagi tahu. Korang cari balik. FB dia nama Seri Noor. SERI jarak NOOR. Kau boleh tengok posting-posting nama dia mengenai plastik itu dan apa yang dikatakan oleh beliau lah. Okey, ada lagi yang ni, ada tak meninggal lagi, hidup lagi. Saya dia kata, ada lagi yang ni. Ada. Sebab apa nak tak ada pula? Perjuangan masih diteruskan. Ku pertahankan segalanya. Gitu. Okay, kasar. Bercerita. Ya, Assalamualaikum semua. Cerita tak banyak pun. Cerita aku duk tengok cerita ni pun benda yang banyak sedih ni. Sebab kapal terbang jatuh apa semua kan. Jadi benda tu buat kita pun sedih juga. Benda tu akan ada piara kecil lagi. Lepas tu yang hari ni aku tengok dengan fitnah. PRK piara kecil lah. Aku dengar PRN kecil. Okey, boleh teruskan. Okey.